akan memberikan beberapa tips untuk cemerlang dalam biologi, iaitu untuk kertas 2. Biologi kertas 2 4551. Ada beberapa tips untuk cemerlang dalam biologi, iaitu yang pertama, anak-anak pelajar mestilah mempunyai pengetahuan isi yang kuat ataupun kukuh dan meliputi semua bab daripada tingkatan 4 hinggalah ke tingkatan 5, dan anak-anak perlulah mengulang kaji dari awal lagi. Dan seterusnya, penguasaan konsep biologi. Semua konsep dalam biologi SPM mestilah ada di hujung jari anak-anak semua. Dan tidak ketinggalan ialah teknik untuk menjawab. Teknik ialah bagaimana jawapan anda, anak-anak pelajar, dapat memberikan markah dalam peperiksaan nanti. So, di sini cikgu akan berkongsi beberapa teknik supaya jawapan anak-anak nanti memberikan markah yang setimpal. Dan begitu juga anak-anak perlu melakukan latih tubi. Seboleh-bolehnya menjawab semua soalan SPM. Dan jawapan anak-anak mestilah DAS. Apakah DAS? DAS, D untuk detail, A untuk accurate, dan S mestilah jawapan anak-anak itu spesifik terhadap soalan yang ditanya. Sekejap lagi cikgu akan memberikan beberapa contoh. Dan seperti biasa, kita sebagai pelajar perlulah sentiasa berdamping dengan guru dan banyakkan berdoa. Baiklah anak-anak, tanpa melengahkan masa, kita akan ke slide yang seterusnya. Skop item biologi SPM kertas 2 mencakupi soalan yang berkaitan dengan nama, ciri, fungsi dan kepentingan sesuatu tisu, organel ataupun struktur. Soalan begini boleh ditanya sama ada secara direct ataupun indirect. Dan item biologi juga banyak menanyakan berkaitan dengan proses dan mekanisme dalam biologi. Yang ketiga, mekanisme suap balik negatif yang cikgu akan detailkan sekejap nanti. Dan yang keempatnya adalah berkait dengan soalan ekosistem, sama ada fenomena itu ditanya secara positif ataupun negatif. Baiklah anak-anak, mekanisme suap balik negatif cikgu boleh senaraikan di sini. Ada 6 mekanisme suap balik negatif, iaitu mekanisme kawal atur kandungan karbon dioksida atau oksigen dalam badan. Yang kedua, mekanisme kawal atur tekanan darah. Yang ketiga, mekanisme pengosmo kawal aturan. Yang keempat, mekanisme pengawal aturan suhu badan. Yang kelima, mekanisme aras gula dalam darah. Dan yang terakhir adalah pengawalan hormon dalam kita head. Cikgu pasti anak-anak boleh mengingat semua mekanisme suap balik negatif ini, kerana mekanisme suap balik negatif ini kita telah pelajari di tingkatan 4 dan di tingkatan 5. Baiklah, yang seterusnya penting untuk anak-anak mengenal pasti bentuk soalan. Soalan kertas 2 SPM terbahagi kepada 4 komponen, iaitu cikgu ringkaskan sebagai 1. Apakah 1? S untuk stimulus, A untuk arahan, T untuk tugasan, dan U adalah upah ataupun markah. Jadi komponen soalan SPM kertas 2 ini anak-anak kena kenal pasti apabila membaca soalan SPM, soalan biologi. Kenal pasti apakah stimulus soalan, apakah arahan, apakah tugasan,
dan juga upah ataupun markah. Baiklah, sebagaimana yang anak-anak ketahui, stimulus soalan boleh berupa rajah, pernyataan ataupun jadual dan graf. Baca dengan teliti stimulus soalan kerana pada stimulus ada kata kunci yang boleh membantu kita untuk mendapatkan markah. Baiklah, yang seterusnya adalah arahan soalan. Contoh arahan soalan seperti terangkan, huraikan, nyatakan, lukis dan label, berikan pendapat anda, berikan justifikasi anda, bandingkan, bezakan. Itu adalah contoh arahan soalan. Dan yang ketiga, tugasan. Tugasan, apakah tugasan? Tugasan ialah apa yang perlu dilakukan ataupun apakah kehendak soalan. Anak-anak mestilah memahami kehendak soalan. Biasanya kehendak soalan ini adalah berkait dengan konsep biologi yang ditanya dalam soalan tersebut. Biasanya apabila kita membaca soalan biologi, anak-anak kena pasti apakah konsep yang ditanya, apakah bab yang ditanya. Dan seterusnya adalah upah. Upah ataupun markah, perhatikan markah yang diperuntukkan di bawah soalan, di mana markah ataupun upah ini menunjukkan berapa poin ataupun isi yang harus anak-anak tulis ataupun yang harus anak-anak jawab. Baiklah, cikgu harap anak-anak dapat mengikuti penerangan cikgu dengan baik, di mana komponen soalan ini nanti kita akan guna untuk menjawab soalan yang seterusnya. Baik, sebelum itu cikgu suka nak terangkan sedikit berkait dengan arahan soalan. Okey, anak-anak mestilah faham apakah arahan soalan, apakah faktanya ataupun apakah nama struktur yang diberi dan kenapa. Dan tanya diri kenapa. Kenapa anak-anak dalam jawapan anak-anak itu perlu anak-anak kaitkan dengan fungsi atau proses ataupun ciri tentang soalan yang ditanya dan kesan serta akibat. Dan ingat sentiasa penerangan anak-anak itu perlulah sentiasa mestilah detail, accurate dan spesifik kepada kehendak soalan. Baiklah, sebagai contoh, cikgu memetik soalan SPM 2018. Baiklah anak-anak, kita baca soalan bersama-sama. Rajah 1.1 menunjukkan struktur satu sel tumbuhan. Sel dalam rajah 1.1 direndam dalam air suling selama 1 jam. 1. Terangkan apa yang akan berlaku kepada struktur Q. Baik, sebelum anak-anak menjawab soalan ini, pastikan anak-anak memerhati stimulus dengan teliti. Okay, stimulus soalan adalah gambar rajah dan juga pernyataan. Cikgu ulang. Pernyataan pada soalan adalah sel dalam rajah 1.1 direndam dalam air suling selama 1 jam. Apabila anak-anak perhatikan gambar rajah, anak-anak boleh mengenal pasti yang gambar rajah yang dipaparkan adalah sel tumbuhan. Bermaksud sel tumbuhan telah direndam dalam larutan air suling. Air suling merupakan kata kunci soalan kita, di mana anak-anak telah belajar yang air suling merupakan larutan yang hipotonik berbanding subsel tumbuhan. Soalan berbunyi terangkan
Terangkan merupakan arahan soalan. Terangkan apa yang akan berlaku kepada struktur Q. Terangkan. Anak-anak mestilah memberikan fakta dan penerangan berkait dengan struktur Q, iaitu vakul apabila direndam dalam air suling. Apa Q? Apa faktanya? Kenapa? Proses apakah yang berlaku? Apakah prosesnya? Apakah kesan dan akibat? Itu sahaja yang anak-anak perlu jawab. Mudah kan? Baiklah. Kita cuba melihat jawapannya. Apakah faktanya? Vakul atau Q mengembang atau saiznya menjadi besar. Itu adalah fakta biologi. Kenapa? Kenapa vakul mengembang apabila direndam, apabila sel tumbuhan direndam dalam air suling? Apakah proses yang berlaku? Proses yang berlaku ialah anak-anak menjawab, air meresap masuk ke dalam Q ataupun vakul secara osmosis. Itu jawapan anak-anak dikira detail. Das tadi D untuk detail. Apakah akibatnya? Akibatnya ataupun kesan, vakul ataupun Q akan menolak sitoplasma ataupun membran plasma ke dinding sel ataupun P dan akan menghasilkan tekanan segah. Baiklah anak-anak pelajar, cikgu berharap anak-anak dapat menggunakan tips yang cikgu bagi dengan sebaiknya. Seterusnya kita melihat kepada soalan yang berikutnya. Terangkan mengapa sel tersebut tidak pecah. Apa fakta di sini? Kenapa? Apakah ciri-ciri pada sel tumbuhan yang menyebabkan sel tersebut tidak pecah apabila direndam dalam larutan hipotonik? Dan apakah kesan ataupun hasil? Apakah faktanya? Sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Cirinya ialah dinding sel dibina daripada selulosa yang kuat atau tegar atau kukuh. Menyebabkan keadaan ini menyediakan sokongan mekanikal ataupun mengekalkan bentuk sel supaya dapat menahan tekanan air daripada vakul. Baiklah anak-anak pelajar, untuk seterusnya cikgu beralih kepada contoh yang kedua. Cikgu memetik soalan SPM tahun 2018. Rajah menunjukkan sistem pencernaan manusia. A1, namakan kelenjar X. Untuk soalan ini, stimulus soalan adalah gambar rajah. Stimulus soalan adalah gambar rajah. Jadi anak-anak perhatikan gambar rajah. Di gambar rajah dilabelkan kelenjar X. Jadi soalan ini adalah peringkat pengetahuan. Apakah kelenjar X? Kelenjar X adalah kelenjar air liur. A2, soalannya berbunyi, roti mengandungi kanji. Terangkan peranan kelenjar X dalam pencernaan roti di P. P adalah mulut. Terangkan. Anak-anak mestilah memberikan fakta dan penerangan berkait dengan peranan kelenjar X, iaitu kelenjar air liur dalam pencernaan roti di mulut. 3 markah. Apakah faktanya di sini? Faktanya ialah
kelenjar ileum ataupun kelenjar X merembeskan ileum. Ileum, fakta yang kedua, ileum mengandungi enzim amylase ileum. Dan kesannya ialah ileum menyediakan medium neutral atau pH 6.5 hingga 7.5 di dalam mulut. pH yang sesuai membolehkan amylase menghidrolisis atau mengurai atau mencernakan kanji kepada maltosa. Itu adalah hasil pencernaan amylase. Baiklah, untuk seterusnya soalan B2. Seorang individu mempunyai batu hempedu seperti dalam rajah 3. Rajah 3 merujuk kepada awal soalan tadi. Soalannya, terangkan kesan keadaan ini kepada pencernaan lipid dalam S. Apa S? Apa faktanya? Kenapa? Apa proses yang tidak dapat berlaku? Di sini soalan berupa songsang sisi, soalan negatif. Dan apakah kesan ataupun akibat? Okey, apakah S? Mesti anak-anak sudah tahu kan? Apakah S? Apa faktanya? S adalah duodenum. Faktanya, hempedu tidak boleh disalurkan masuk ke dalam S atau duodenum. Penerangan, 1. Menyebabkan lipid tidak dapat diemulsikan ataupun lipid tidak dapat dipecahkan kepada butiran halus atau titisan halus. Anak-anak akan dapat 1 markah lagi. Dan penerangan kedua, kesan atau akibat, lipid kurang atau tidak dapat dihidrolisis atau tidak dapat diuraikan oleh lipase ataupun kurang asid lemak dan gliserol terhasil. Untuk contoh seterusnya, cikgu akan memetik soalan SPM 2017. Baiklah anak-anak pelajar, marilah bersama-sama dengan cikgu membaca ataupun meneliti soalan. Berikut adalah hormon-hormon yang terlibat dalam pembentukan ovum. Hormon pelutinan LH, hormon perangsang folikel FSH dan estrogen. Ini merupakan stimulus soalan. Soalannya, jelaskan bagaimana rembesan satu hormon mengawal perembesan hormon-hormon yang lain sebelum ovulasi berlaku. 3 markah. Jadi, untuk soalan ini, anak-anak kena memikirkan apakah fakta biologi yang ditanya. Apakah penerangan 1 berkait dengan proses dan apakah kesan proses tersebut. Okey, apakah faktanya? Kelenjar pituitari merembeskan FSH ataupun follicle stimulating hormone. Fakta yang kedua, FSH merangsang perkembangan folikel. Folikel yang berkembang merembeskan banyak estrogen dalam darah. Okay, anak-anak akan dapat 3 markah. Dan seterusnya, proses yang tidak berlaku. Aras estrogen yang tinggi merangsang kelenjar pituitari menyebabkan kelenjar pituitari merembeskan
lebih banyak LH. Aras LH yang tinggi akan merangsang ovulasi. Apakah kesannya? Kesannya aras estrogen yang tinggi merencat perembesan FSH. Ini adalah mekanisme suap balik negatif. Baiklah, anak-anak pelajar, seterusnya soalan yang contoh yang terakhir daripada cikgu. Soalannya berbunyi, pil pencegah kehamilan mengandungi hormon estrogen dan progesteron. Terangkan peranan hormon progesteron dalam pencegahan kehamilan. 2 markah. Di sini anak-anak mesti memahami soalan, faham kehendak soalan dan jawab apa yang soalan tanya. Jadi, untuk memahami kehendak soalan, anak-anak boleh bertanya apakah fakta yang ditanya oleh soalan ini. Dan apakah fungsi atau proses yang tidak berlaku dan apakah kesannya. Baiklah, marilah sama-sama kita perhatikan jawapannya. Apakah faktanya? Faktanya, aras progesteron yang tinggi merencat penghasilan FSH. Dapat 1 markah. Apakah fungsi atau proses yang tidak berlaku menyebabkan apabila FSH terencat ataupun FSH tidak kurang dirembeskan, menyebabkan tiada perkembangan folikel. Disebabkan oleh fungsi FSH adalah merangsang perkembangan folikel. Tapi jawapan anak-anak dalam bentuk proses yang tidak berlaku, iaitu apabila faktanya tadi, aras progesteron yang tinggi merencat penghasilan FSH, maka menyebabkan tiada perkembangan folikel. Tiada di situ anak-anak kena highlightkan. Disebabkan soalan ini adalah soalan yang berupa songsang sisi ataupun negatif. Penerangan seterusnya ialah apabila tiada perkembangan folikel, maka tiada perkembangan ovum. Apakah kesannya? Maka tiada persenyawaan berlaku. Baiklah, yang seterusnya, dalam sesetengah kehamilan, suatu kecederaan berlaku dalam tiub falopio yang akan menyebabkan pembentukan tisu parut. Ini merupakan stimulus soalan. Seterusnya, terangkan bagaimana kehadiran tisu parut boleh memberi kesan kepada kehamilan. Soalan ini membawa markah 2 markah. Okey, apakah faktanya? Apakah fungsi dan proses yang berlaku serta apakah kesan? Baiklah, marilah sama-sama kita perhatikan jawapan. Apakah faktanya? Lumen atau diameter tiub falopio menjadi kecil ataupun sempit. Apakah fungsi atau proses yang tidak berlaku? Yang pertama, persenyawaan berlaku untuk membentuk zigot atau embrio atau morula atau blastocista. Itu adalah pilihan jawapan. Tetapi zigot atau morula tidak sampai ke uterus. Kesannya menyebabkan blastocista atau embrio menempel pada tisu parut atau tisu falopio, menyebabkan kehamilan ektopik berlaku, ya, seperti dalam gambar rajah yang cikgu sediakan ini. Baik anak-anak, untuk ingatan bersama, apabila menjawab soalan biologi, tak kiralah di kertas 1, kertas 2 ataupun kertas 3,
baca soalan dengan teliti dan seeloknya anak-anak ulang sebanyak 2 atau 3 kali supaya anak-anak betul-betul faham kehendak soalan. Dan apabila anak-anak baca soalan biologi, pastikan anak-anak mengenal pasti apakah stimulus soalan, arahan soalan, tugasan soalan dan juga upah ataupun markah, kerana upah dan markah ini penting untuk memandu kita memberi berapa isi yang diperlukan ataupun yang sepatutnya anak-anak tulis. Dan untuk arahan soalan, pastikan anak-anak menanyakan apakah fakta yang ditanya ataupun nama yang ditanya, nama struktur ataupun sebagainya, dan terangkan berkait dengan fungsi, proses ataupun ciri serta kesan dan akibat. Dan sentiasa ingat jawapan anak-anak mestilah sentiasa DAS, iaitu detail, accurate dan spesifik. Jadi itu saja daripada cikgu. Selamat menempuh peperiksaan SPM. Semoga semuanya cemerlang, insya-Allah. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.